Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak buat mi goreng putih. Mi goreng ala-ala Singapura, tapi ini mi hun goreng style saya ya. Mi hun goreng putih. Okey, kita tengok bahan-bahan yang kita gunakan. Saya gunakan 1 paket mi hun. Saya gunakan lebih kurang dalam 3 suku mangkuk daun kucai, 1 pokok daun sawi. Okey, ni bahan blender tadi saya dah blender. 1 biji bawang besar, 6 ulas bawang putih, dan saya letakkan beberapa biji lada cili hijau serta lebih kurang dalam 2 sudu besar ikan bilis lah. Saya blender kasar saja ya. Saya gunakan toge semangkuk, beberapa ekor udang, ini aja yang ada dalam freezer, dan saya gunakan this one fish ball Lepas tu kita gunakan sedikit lebih kurang dalam setengah batang carrot merah yang saya potong-potong macam batang mancis, serta yang ni untuk hiasannya daun sup sedikit, 1 batang lada merah dan 2 biji tomato, serta kita gunakan 2 biji telur Okay, bahan-bahan ni saya dah kisar, so saya akan tumis. Kita tengok macam mana. Okey, saya dah nak mula menumis ni. Mula-mula kita tumiskan 2 biji bawang putih yang saya telah titik dia dan saya telah cincang. Kita gorengkan dia agak-agak kepirangan. Dan kemudian kita akan masukkan kita punya bahan-bahan yang kita blender tadi bawang putih, ikan bilis dan juga sedikit lada cili. Okey, kita tumiskan dia sehingga dia pecah minyak sikit Kita kacau dia rata. Dan apabila kelihatan telah pecah minyak, kita akan masukkan kita punya garam, Maggi cukup rasa, dan sedikit gula jika suka. Okay, saya tak letak Okay, kita kacau rata sehingga dia betul-betul tua kita punya perencah tadi. Okay, apabila kita punya perencah sudah agak-agak garing, kita masukkan kita punya fish ball dan udang tadi. Kacau sehingga dia masak Kita kacaukan kita punya fish ball dan kita punya udang berubah warna dan sedikit masak. Okay, kita jangan lupa terus mengacau kerana kita takut nanti hangus pula masakan kita Apabila dah cukup masak, kita masukkan kita punya carrot kita yang kita potong macam batang mancis tadi. Okay, kita kacaukan dia. Saya suka buat mi ni letak carrot sebab colour dia nanti cantik je. Okay. Lepas tu bila campur dengan sayur-sayuran hijau, terbit warna kita punya mi hun kita tu. Kacau rata. Kemudian kita masukkan kita punya telur. Masa kita masukkan telur ni, kita jangan kacau dulu Kita biarkan sekejap. Lepas tu, bila dia dah agak-agak terbentuk dia punya tu, barulah kita kacau. Sebab bila masuk je kita kacau, nanti kita punya ramuan kita tu akan jadi putih. Dia sebab campur dengan telur tu, colour dia nanti dia akan jadi putih sangat. Jadi saya suka macam ni. Bila saya masukkan, saya tak kacau. Saya biarkan sebentar, baru saya kacaukan kita punya telur tu Apabila dah masukkan telur tu, kita biarkan dulu sekejap sampai dia agak-agak masak telur tu. Kemudian kita akan masukkan kita punya lada hitam tumbuk tadi atau lada hitam serbuk. Saya letakkan lebih kurang dalam 1,5 sudu besar Okay, kemudian saya masukkan air panas. Sebab saya letakkan air panas tu, masukkan air panas tu cepat proses dia. Kalau kita letak air biasa pun boleh, tapi nak tunggu mendidih lagi lambat ambil masa. Jadi saya letakkan air panas. Kemudian kita masukkan kita punya mi hun kita. Kita biarkan sekejap, kemudian kita mula mengacau. Dan masa kita kacau tu,
dia punya air dia tu, kalau rasa kurang boleh letakkan air panas kita lagi. Jadi kita letakkan air panas tu mengikut kesesuaian. Bila kita rasa nak dia lembap sikit lagi, kita letak lagi sikit. Macam saya akan letakkan lagi sikit. Air panas tadi saya letakkan. Jadi proses dia cepat letak air panas ni. Tetapi kalau merendam, jangan letak air panas. Nanti kita punya mi akan melodoh dan melekit-lekit. Kita kacaukan lagi kita punya mi tadi. Kita kacaukan. Kemudian kita letakkan sawi. Masak mi hun putih ni, dia kena banyak sayuran. Sedap. Banyak sayuran sedap. Kalau saya buat mi hun, saya memang suka letak banyak sayuran. Sangat sedap. Kacau rata kita punya mi ni. Kita letak sayur sawi tadi. Kalau tak ada, saya biasa saya letak kobis. Tapi kobis tak ada. Kobis beijing tu yang hijau-hijau sikit. Jadi saya letaklah sawi dengan kucai. Itu sayur ikut kesesuaian kita. Okey, kita kacaukan rata. Apabila dia dah merata dan agak sedikit layu, kita masukkan kita punya bahan-bahan hiasan kita tadi. Kita masukkan kita punya tomato, sedikit lada merah dan sedikit daun sup. Yang lain kita akan buat hiasan nanti. Dan kita masukkan kucai kita sekali. Kita kacau dia sampailah dia merata kena. Kanlah molek nampak mi kita tu. Dah berkala-kala cantik. Okey. Masa ni kita akan masukkan kita punya tauge sekejap lagi. Tapi saya sukakan tauge kita tu masih dalam keadaan kriuk-kriuk lagi. Apa saya buat? Saya akan matikan dulu api. Kemudian baru saya masukkan saya punya toge tadi. Okey, kita kacau dalam keadaan api yang kita dah matikan. Jadi kalau macam ni memang dia punya rasa masih krius-krius lagi. Okey. Kita kacau dia rata. Okey. Siaplah kita punya mi ni tadi. Bagi perempuan yang nak buat untuk hari jadi anak ataupun majlis-majlis untuk kanak-kanak, boleh buat pilihan, jangan letakkan lada hitam dan lada cili. Jadi dia tak pedas lah Mi kita yang dah siap mi goreng putih ataupun ala-ala mi goreng Singapura. Kalau nak letak daging ke atau apa-apa, sotong hidup ke apa, boleh Resepi ni sangat mudah, senang dan perempuan wajib cuba Kalau sukakan video ni, bolehlah subscribe, like, share dan komen Sampai berjumpa lagi pada episod-episod yang akan datang dengan video-video lebih menarik. Selamat mencuba. Bye. Okay, tapi sebelum tu saya nak cuba makan saya punya mi ni. Memang sangat sedap. Tak tipu. Terasa semua sekali dia punya rengkah dia. Saya nak teruskan makan. Bye-bye. Jangan lupa tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan dengan resepi-resepi yang saya akan kongsikan nanti. Selamat berjumpa. Bye.